أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الحامدين، حمدا الشاكرين، حمدا الصابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم يسر ولا تأسر وأتمم بالخير. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Yang dimati lagi dikasihi Tuan Nazir Masjid Sirajuddin Batu Belah, Tuan Kuasa Masjid, seterusnya kepada ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Anda mohon maaf banyak. Yang pertamanya di atas kelewatan. Sepatutnya 7.30 dah boleh sampai dah. Tapi bantuan masjid boleh sampai kemari. Itu pun bertukar kereta. Kereta sahabat yang masjid kirim tu anda bawa kemari. Kereta anda tu sahabat tolong tunggu sekejap tepi highway. Sementara tunggu bantuan kelas, insya-Allah. Mohon maaf banyak di atas kelewatan. Pengajarannya apa dia, tuan-tuan Allah? Kalau tengok meter tu memang separuh. Kalau tengok elektronik meter pun 123 km lebih. Jadi sahabat plus tolong cek, minyak tak ada. Minyak tak ada je sebenarnya. Tapi oleh kerana penunjuk minyak tu rosak, dia jadi haru terus. Itu baru pengajaran yang nak kata ni. Kalau macam manalah kita ni. Kalau kita nak kata sikit lah, kalau boleh ambil iktibarannya untuk Diana lah, untuk tuan-tuan tak tahulah. Kalau minyak meter ni dah rosak, dia punya penunjuk jalan ni, maknanya kita tak boleh nak guna pakai. Tu pun kita dah huru-hara dah. Apatah lagi kalau kita ni nak menuju kepada redha Allah, kita nak menuju kepada rumah akhirat kita. Tuan-tuan Allah, apa kita nak kata macam mana, tuan-tuan Allah, kalau kita ni salah petunjuk, begitulah lebih kurang, tuan-tuan Allah. Meni bujur sampai, kalau tak sampai terus alhamdulillah, tuan-tuan Allah, kita dapat juga kembali. Masa yang berapa masa yang ada ni anda serah kepada Tuan Nazir lah. Pulanglah macam mana. Sebab kebetulan besok pun cuti. Tapi masa anda fahamlah. Anak guru anda pun pesan, kalau kuliah ni jangan lama-lama. Kalau kanak-kanak 15 minit, setengah jam je. Kalau orang dewasa ni sejam, jangan lebih. Biasanya anak kuliah maghrib 45 minit. Tapi hari ni mungkin setengah jam. Kalau dapat pun dah kira okey dah, alhamdulillah. Dia kata, anak tanya kenapa? Dia kata takut jadi 3 muka, dia kata. Orang-orang jemaah 3 muka. Ustaz rezeki selalu dia sebut. Yang pertamanya, muka apa dia, tuan-tuan Allah? Tengok muka ustaz. Ustaz ni dah datang lambat, berhenti lambat. Dah. Yang keduanya tengok muka jam, bila lah nak berhenti. Dah. Lepas tu tengok muka pintu. Tengok muka pintu, duk sembahyang jemaah kat luar. Tapi tak apalah, tuan-tuan Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan Allah, anak nak cerita. Hari ni kita nak bicara, kita nak cerita saja. Mungkin ustaz yang backup tadi, ustaz imam kita dah bacakan hadis-hadis, mungkin ada ayat Al-Quran. Anak nak beri gambaran pada tuan-tuan, hari ni kita kena bersedia. Bersedia dengan petunjuk-petunjuk yang Allah datangkan kepada kita dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Tuan-tuan Allah, perlu untuk masjid kita ni, Masjid Sirajuddin ni sendiri, kalau belum ada orang yang ataupun ustaz-ustaz yang menceritakan tentang hadis-hadis peristiwa akhir zaman, kena cari dah kitab-kitab dan orang yang boleh baca tentang hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Kenapa? Sebab kita ni penghujung dah. Umat penghujung. Tuan-tuan Allah, kita ni ada berapa fasa? Kalau ikut Ustaz Zulkifli daripada Indonesia, yang selalu anak ikuti YouTube dia, dan Ustaz Hidayat sama, tuan-tuan Allah, kita ada 5 fasa. Yang pertama fasa nubuah. Yang kedua fasa yang dipimpin oleh Khulafa' Rasyidin. Tuan-tuan Allah, 4 orang sahabat bersambung kepada sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan Allah. Lepas tu kita ada fasa apa dia? Sultan yang memerintah. Sampai peringkat kita ni 1924, tuan-tuan Allah, pemerintahan Islam telah berakhir. 1924 kerajaan Turki Osmaniyah tumbang. Tuan-tuan Allah, kita berada pada fasa keempat, penghujung fasa keempat. Kenapa anda sebut yang sedemikian? Beberapa tanda yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak percaya tak nak percaya terserah, tuan-tuan Allah. Hadis Nabi, hadis-hadis yang dibawa ni sendiri, hadis-hadis yang diceritakan. Walaupun dalam bentuk ada yang ceritanya hadis-hadis dhaif, tapi tuan-tuan Allah boleh dibuat sandaran. Sandaran yang bagaimana, tuan-tuan Allah, untuk petunjuk. Tuan-tuan Allah,
cerita tentang hadis yang menceritakan kepada kita. Ada juga dalam peristiwa-peristiwa yang digambarkan, ada disebut dalam hadis-hadis sahih Bukhari, hadis-hadis yang sahih. Bagaimana cerita-cerita yang sampai kepada kita. Berlaku realiti hari ini yang sedemikian. Tuan-tuan Allah, hadis-hadis kita ni kalau kita tak nak percaya, tak ada masalah. Tapi nak sebut pada tuan-tuan, orang Yahudi dia percaya pada cerita-cerita tentang hadis peristiwa akhir zaman. Punca kenapa anda sebut yang sedemikian, tuan-tuan cuba tengok. Mereka nak meruntuhkan yang dipanggil dengan Masjid Masjid Al-Aqsa. Berapa terowong yang telah digali bawah Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, ada kalangan kita yang ambil tahu tak tentang yang ni? Berpuluh-puluh bahkan beratus terowong dah digali untuk meruntuhkan, dan kalau runtuh, tuan-tuan Allah, mereka akan naik Haikal Sulaiman. Maknanya tempat ibadah bagi yang dipanggil dengan orang Yahudi ini sendiri. Tuan-tuan, mereka percaya apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, mereka pegang sungguh-sungguh. Sebab tu mereka ni betul-betul buat. Dan tuan-tuan kena yakin sungguh-sungguh tentang hadis peristiwa akhir zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Kita punya kita punya bantuan, kita punya apa dia, pemerintahan Islam akan comeback kepada kita. Bila kan Nabi sebut setiap 100 tahun Nabi akan menyebutkan bahawasanya akan datang pemimpin yang akan memimpin kamu. Tuan-tuan, kalau 100 tahun 2019 sekarang ni, tuan-tuan Allah, cuba kita kira 2020, betul? 2011, 2021, 2022, 2023, 2024. Genap berapa lama? Genap berapa lama? 100 tahun. Maknanya peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan datang kepada kita lepas pada ni, kita kena ambil, kita kena celak mata. Antara yang Rasulullah sebut berlaku pergelutan di mana? Di mana tuan-tuan Allah? Kiblat kita hari ni. Kiblat kita hari ni di kota Tanah Suci Haram. Apa yang berlaku di sana? Perebutan yang berlaku hari ni, nak sangat hari ni baik pemimpin-pemimpin ataupun waris-waris yang ada, keluarga abang dia, keluarga belah adik dia, ataupun anak dia sendiri, nak sangat King Salman ni mati. Bukti dia, Abdul Aziz, bodyguard Abdul Aziz ni, bodyguard King Salman baru ni meninggal, betul tak? Matinya alasan ditembak, kawan dia datang, kawan baik dia datang. Sedangkan dia ni intelijen, CIA baik, Amerika punya risikan baik, Russian punya risikan baik, belah risikan ni tahu Abdul Aziz ni seorang yang cukup payah untuk ditumpaskan. Memang cukup payah untuk ditumpaskan, dan dia seorang yang cerdik. Berapa kali dia menyelamatkan King Salman, tuan-tuan Allah. King Salman ni hari ni ibarat kura-kura yang telah dicabut tempurung dia. Tempurung telah dicabut. Tempurung kura-kura ni kalau kita cabut tempurung, dah mana yang boleh dijadi punca kekuatan dia, tuan-tuan Allah. Dah hilang dah kekuatan dia, tak ada dah. Bila-bila masa, tuan-tuan Allah. Betul dah tu. Rasulullah SAW sebut apa dia, tuan-tuan Allah, akhir zaman akan berlaku yang dipanggil dengan kematian seorang khilafah yang menjaga dengan tanah suci ini sendiri. Tuan-tuan Allah anda sebut kenapa khilafah. Ada orang tak setuju King Salman ni Ustaz, zaman dia lah berlakunya konsep K-pop baru-baru ni, betul tak? 30 hari bulan ni akan ada WWW apa dia, wrestling, betul tak? Undertaker pergi, siapa dia lagi pergi, King Westcliff apa dia, nama pun payah nak sebut, akan berlawan dengan siapa? Dengan juara sekarang ini, apa nama ni, Allah tak ingat dah. Bukan Khabib ni, Gusti ni Allahu Akbar. Braun Strowman dia akan lawan dengan bekas pesara UFC, dia akan berlawan dengan WWE. Semua buat di mana? Buat di Riyadh. Sebelum pada ni ada konsep K-pop, betul tak tuan-tuan Allah? Sebelum konsep K-pop dia ada apa dia lagi? Konsep yang berskala besar, pelacur-pelacur dipanggil dengan pelakon-pelakon filem lucah, semua pergi ke sana. Berlaku di Riyadh zaman bila? Zaman King Salman. Habis itu kenapa Ustaz kata khalifah ni yang digambarkan oleh Rasulullah, khalifah yang adil. Tuan-tuan Allah, anda nak sebut sejarah dia. Berapa orang anak King Abdul Aziz Saud? Ada 12 orang lebih kurang. Anak isteri yang ramai, 12 orang. Tuan-tuan Allah, 1, 2, 3, 4. Baik, kita ambil daripada King Faisal. King Faisal dibunuh. Tuan-tuan Allah, lepas King Faisal, Pangeran Khalid nombor 6. Lepas Pangeran Khalid, dia ada siapa dia? Tuan-tuan Allah, Pangeran Fahad. Lepas Pangeran Fahad, Abdullah. Lepas Abdullah, siapa dia? Sultan. Lepas Sultan, dia ada siapa dia? Tuan-tuan Allah, ada Salman. Lepas pada Salman, dia ada siapa dia? Dia ada Talal. Lepas pada tu dia ada Mukrim. Berapa orang tuan-tuan Allah? Cuba kira. Daripada yang keempat tadi kita ambil 12 kan? Betul tak? Daripada 12. Faisal dibunuh. King Faisal dibunuh. Anda nak cerita King Salman dia nak naik pegang tampuk pemerintahan Saudi hari ni, tuan-tuan Allah, ujian yang cukup besar. Abang dia King Faisal dibunuh. Siapa bunuh? Anak beranak dia bunuh.
Tuan-tuan Allah, sebab tu kempen BMF hari ni tuan-tuan kena kuatkan. Masjid dia kena main peranan. Masjid dia kena main peranan untuk kempen ni. Walaupun ada orang tak setuju. Tuan-tuan Allah, kita jangan fikir mulut orang, jangan fikir kata orang, jangan fikir apa yang orang sebut. Kita cari redha Allah. Tuan-tuan Allah, kalau nak cari redha manusia, tuan-tuan Allah, tak akan berjalan Islam ni sendiri. Betul tak? Apa yang Allah nak pada kita ni, aturannya sudah yang sedemikian, tuan-tuan Allah. Anda sebut kenapa kuat King Faisal, antara sebab dia dibunuh. Apabila dia blok, sebulan dia tak hantar minyak pergi ke Amerika. Sebulan dia, tuan-tuan Allah, sampai Presiden Amerika ni hantar orang ni, kalangan keluarga dia pujuk King Faisal. Tapi tak berjaya, tuan-tuan Allah. Last sekali Presiden Amerika sendiri turun pujuk kenapa? Supaya bebaskan, maknanya hentikan, maknanya boikot hantar minyak, jangan tak hantar lagi minyak, maknanya hentikan boikot daripada hantar minyak pergi ke Amerika. Tuan-tuan Allah, dia kata boleh dengan satu antara syarat yang dia minta, hentikan penjarahan, hentikan pembunuhan, hentikan pengambil alihan tanah-tanah orang Arab di tanah Palestin, hentikan pemberontakan, hentikan penghancuran rumah, hentikan apa yang kamu buat pada Palestin itu salah, kata King Faisal. Dia cukup tegas. Dia antara orang yang lantang, suaranya cukup lantang, tuan-tuan Allah. Lantangnya suara dia ni sehingga Amerika ni dia tak selesa. Apabila Amerika tak selesa, dia punya konco-konco tak selesa. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan Allah, King Faisal ni dia bunuh, dia tembak. Dia tembak baik. Tak selesai. Sampai hari ni punca kematiannya, tuan-tuan Allah, sebab dicas orang yang tembak dia tu tak betul, tak sihat. Macam itulah. Sedangkan dia ni orang seorang mereka. Presiden mereka datang pujuk, tuan-tuan tak berjaya, dia balik kosong macam tu je. Baru sebulan Amerika ditahan minyaknya sampai ke negara dia, tuan-tuan Allah. Satu kuasa besar. Baru cukup terasa, baru sebulan je. Tuan-tuan Allah, King Faisal. Baik. Kita pergi kepada yang kedua, Pangeran Khalid. Lepas pada tu Fahad, lepas Fahad Abdullah. Baik. Kuncinya duduk di Abdullah. Abdullah abang pada King Salman hari ni, tuan-tuan Allah. Tuan-tuan kena tulis nama-nama ni, supaya kita ingat. Ni ada dalam hadis disebut, tuan-tuan Allah. Bukan cerita ni, tapi gambaran yang berlaku ni seolah-olah bertepatan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Abdullah ni 2008 doktor check badan dia ni tak ada function. Maknanya kalau kata ikut medis, umur kamu tak panjang. Jadi dia bai'ah 3 orang adik dia. Abdullah dia bai'ah Pangeran Sultan yang pertama, Pangeran Naif yang kedua, King Salman yang ketiga, yang ada hari ni. Tuan-tuan Allah, Raja Abdullah ni, tuan-tuan Allah, dia ni kalau ikut umur dia pendek. Jarang berlaku ni, lepas pada naik pemerintahan dia bai'ah seorang-seorang. Tapi hari tu dia bai'ah berapa orang? 3 orang terus. Dia bai'ah 3 orang terus, tuan-tuan Allah. Tujuannya kenapa? Sebab penyakit dia ni memang penyakit. Tapi umur dia panjang. 2010 Pangeran Sultan mati. 2012 Pangeran adik dia Naif mati. Tuan-tuan Allah, Pangeran Naif mati, tinggal siapa? Yang dia bai'ah nombor 3. Sedangkan syarat King Abdul Aziz Saud, raja dia, ayah dia dah buat syarat dah. Mana-mana anak kalau lagi tak habis, cucu tak boleh ambil alih pemerintahan. Cucu takkan boleh ambil alih. Kalau cucu ambil alih, maka dia akan jadi rosak hierarki dia. Tuan-tuan Allah, pendek cerita, lepas mati Sultan, matinya Naif, pergi kepada Salman. Raja Abdullah ni dia tak suka pada Salman. Kenapa tak suka pada Salman? Sebab Salman ni orang yang hafaz Quran. Dia hafiz Quran. Lepas tu dia pencinta ulama. Mana-mana pemimpin, mana-mana ulama yang ditangkap zaman Abdullah ni, tuan-tuan Allah, dia lepas. Dia bebas. Lepas tu dia baik pulih dengan Syahid Mursi, dia baik pulih hubungan dengan Turki, dia baik balik. Dia pulihkan semua. Tuan-tuan Allah, mula-mula dia naik, masa dia naik ni mula-mula dia pulihkan semua hubungan sehingga mereka rasa terancam. Tuan-tuan Allah, sehingga tuan-tuan Allah, apa yang berlaku apabila dia naik ni, tuan-tuan Allah, Allahu Akbar. Tapi King Abdullah ni sendiri, tuan-tuan kena ingat, dia ada buat satu benda yang di belakang tabir. Semua orang tak suka King Salman. Kenapa King Salman? Sebab King Salman ni orang yang antara orang yang paling warak dari kalangan adik-beradik dia. Dia pernah tampar adik-beradik dia, tengah mai perempuan, tengah minum arak, dia jumpa dia tampar adik dia. Ni King Abdullah tak selesa. Raja-raja negara Arab lain pun tak selesa juga. Tapi bila tak selesa, Raja Abdullah ni buat satu wasiat lain. Lantik siapa dia? Lantik anak dia. Namanya Mukmin ke Mukrin, gitulah lebih kurang. Lantik anak dia, belum sempat ditanda tangan, dia lumpuh, dia meninggal 2015. Wasiat dia belum sempat dia panggil turunkan watikah. Jadi naiklah King Salman. Naik King Salman hari ni, tuan-tuan Allah. King Salman orang yang adil. Dia tak lantik anak dia Muhammad bin Salman, dia lantik anak dia Muhammad bin Naif, anak saudara dia. Kalau aku mati, Muhammad bin Naif akan jadi pemerintah. Lepas tu baru anak dia Muhammad bin Salman.
Apabila dia naik, dia buang kelayakan adik dia 2 orang. Satu nama Talal, yang kedua Mukrim. Kenapa dia buang? Talal merupakan orang yang kaki maksiat. Takkanlah Mekah, tempat pusat pemerintahan orang Islam, nak ditadbir oleh orang yang kaki maksiat. Lepas pada tu pula segala maksiat dia ada, dia buat. Lepas tu Mukrim, orang yang dipanggil khadam apa dia, tuan-tuan Allah? Khadam Amerika, khadam Yahudi. Dia buang. Dia buang 2 ni, berlaku konflik dah. Pendek cerita, nak ringkas je nak sebut tuan-tuan Allah. Apabila dia naik tuan-tuan Allah, tapi yang berlaku tu di sebalik perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia naik, anak dia buat kudeta pada dia. Buat kudeta macam mana? Ada yang menyebutkan dia ni disuntik. Ada yang kata dia dibagi ubat. Dia lumpuh hampir berapa lama dia tak muncul? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ni lah kita tengok Saudi bergolak. Muhammad bin Salman rampas hak yang ada pada Muhammad bin Naif, sepupu dia. Dia buang, dia letak pada dia nombor 1. Jadi semua dia ubah. Sampai tuan-tuan bayangkan hari ni negara yang paling tinggi, ada bangunan paling tinggi, Burj Khalifah, betul tak tuan-tuan Allah? Di Saudi, tepi Laut Merah akan buat satu bandar neon. Anda pun tak tahulah nak sebut macam mana neon lah, anda sebut neon, tuan-tuan Allah, yang akan mengalahkan Dubai. Katanya Muhammad bin Salman, kamu tak perlu pergi ke Eropah, kamu tak perlu pergi ke Amerika, kamu tak perlu pergi nak cari nikmat dunia tempat lain, cukup ada di Mekah. Makna judi ada, semua ada. Dia akan buat satu bandar baru di tepi Laut Merah, akan mengalahkan bangunan yang sedang dibuat hari ni. Bangunan sedang dibuat di Kuwait akan mengalahkan Burj Khalifah. Belum siap lagi, awan tu duduk bawah dia dah. Kalau siap yang tu, Kuwait akan ada bangunan paling tinggi, kalahkan Burj Khalifah. Hari ni Saudi dah umur 20-30, dia akan ada bangunan dia sendiri. Segala apa kemewahan akan ada di sana. Tuan-tuan Allah, apabila ayah dia dah pulih sikit, sedar sikit, barulah ayah dia ni blok sikit. Sebab tu hari ni pergaduhan yang berlaku hari ni, tuan-tuan Allah, kita tengok hari ni. Tuan-tuan, pernah satu ketika Raja Salman nak pergi ke Mesir. 30 orang pengiring yang jadi bodyguard dikirim oleh anak dia Muhammad bin Salman. Siapa dia yang tahan tukar 30 orang ni sendiri? Abdul Aziz yang mati baru ni, yang dalam bulan ni yang mati ditembak ni. Abdul Aziz tukar 30 orang, dapat berita dalam 30 orang ni ada orang yang cuba nak bunuh King Salman. Ini yang berlaku di Saudi. Jadi pergolakan yang berlaku ni kita tengok 3 kuasa besar yang merebut. Betul, dalam hadis Rasulullah SAW, mati saja pemerintah yang ada hari ni akan jadi rebutan 3 putera raja. Baik, kita tengok siapa dia. Tuan-tuan, yang pertama Muhammad bin Naif, yang kedua Muhammad bin Salman, yang ketiga Al-Walid bin Talal. Adik abang dia. Anak abang dia. Anak adik. Talal telah dibuang. Mukrim telah dibuang. King Salman naik saja dia buang 2 ni. Satu kaki maksiat, satu ni khadam kepada Amerika. Dia buang tu dua-dua ni. Jadi keluarga yang Talal dia tak puas hati. Sedangkan Al-Walid bin Talal merupakan orang paling kaya nombor 5 di dunia. Nombor 5 di dunia, orang paling kaya di tanah Arab, Al-Walid bin Talal. Abang dia ke adik dia, Khalid bin Talal ni pegang askar, dia ada askar dia sendirilah, lebih kurang. Muhammad bin Salman ada askar dia sendiri. Muhammad bin Naif dia ada pengaruh dia sendiri. Jadi perebutan berlaku ni 3 putera raja. Ada yang sebut 3 putera raja ni. Sebab tu tuan-tuan Allah, tazkirah hari ni, kenapa anda mulakan dulu dengan cerita yang ni? Sebab anda nak tunjuk pada tuan-tuan, hadis Nabi ni tak pernah dalam keadaan nak lari fakta dia, nak lari sejarah dia. Apa yang Nabi sebut 1400 tahun yang lepas akan berlaku sungguh-sungguh akan berlaku. Tuan-tuan Allah, apa yang berlaku hari ni penindasan terhadap umat Islam. Tapi berapa lama lagi tuan-tuan agak-agaknya? Kita boleh bertahan lagi tuan-tuan insya-Allah. Sebab kita dah berada di penghujung. Saat kemenangan yang Allah janjikan pada kita ni dah hampir sangat dah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena sungguh-sungguh pegang pada Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita kena pegang sungguh-sungguh. Sebab Islam hanya agama yang benar, agama yang terpilih, agama yang menyelamat akhir zaman. Tuan-tuan, anda nak sebut berlaku peristiwa akhir zaman ni dengan dukhan, tanda besar. Tanda kecil semua dah berlaku dah. Tanda besar akan berlaku dimulai dengan dukhan. Apa di dukhan? Kabus besar. Dukhan, tanda-tanda kiamat ni. Anda ingat Malaysia ni tuan-tuan Allah, ustaz-ustaz yang boleh cerita tentang hari-hari peristiwa akhir zaman ni, Ustaz Wadi Nur, Ustaz Fawaz, Ustaz Auni. Ni antara orang yang pakar tentang hari-hari ni. Kalau di Indonesia ramai. Dia walaupun bercanggah tapi hadis-hadis yang dibawa itu betul relate berlaku dengan apa yang ada hari ni. Tuan-tuan Allah, fitnah apa lagi yang tak berlaku terhadap umat Islam? Fitnah apa lagi tak berlaku? Bukti macam mana yang kita nak lagi supaya kita ni boleh bersedia untuk menghadapi, nak hadap masa-masa akan datang umat Islam. Tuan-tuan, kita rasa kita aman, betul tak tuan-tuan Allah? Kita rasa kita aman, tuan-tuan Allah. Ada orang yang tak rasa aman dah dengan Islam hari ni, dan mereka mengancam Islam. Sebab tu kita hari ni
tuan-tuan Allah, kena dah duduk pada satu jalan yang mana Allah telah tetapkan kepada kita. Sebab tu hari ni tuan-tuan Allah, anda datang kemari ni, cubalah nak sampai juga walaupun sikit tuan-tuan Allah, biar kita bersedia. Kena bersedia tuan-tuan Allah. Hari ni anda nak sebut tuan-tuan Allah, di Indonesia berlaku pembunuhan dalam tahun ni, dan berlaku lagi baru lagi berlaku. Sehingga ulama-ulama, sehingga habaib-habaib, jarang kita dengar habaib-habaib ni. Habib-habib ni yang bercerita, biasanya cerita tentang cerita kisah Nabi. Tapi di Indonesia habaib-habaib dah mula bercerita. Dia pelopor dia. Kalau macam di Malaysia Tok Guru Haji, kalau macam di Indonesia dia ada Syekh Habib Rizki Shihab, cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Allah, dia berada di mana hari ni? Dia berada di Mekah. Baru-baru ni seorang daripada orang yang alim pergi ke Mekah. Depan Kaabah dia doa apa dia, tuan-tuan Allah? Sebelum aku balik, ya Allah, temukan aku dengan orang yang ikhlas, temukan aku dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik, supaya aku boleh dapat nasihat daripada dia. Itu doa dia depan Kaabah. Betul-betul sehari dua hari belum nak balik, tuan-tuan Allah, ada orang pegang tangan dia, bawa pergi jumpa siapa dia? Syekh Habib Rizki Shihab, cucu keturunan Rasulullah yang ada di Indonesia. Kenapa dia jadi buangan? Jokowi halau dia sebab apa dia? Suaranya yang lantang yang menegur pemerintah, yang menegur pemerintah. Ada benda yang pemerintah buat tak kena, dia tegur. Sebab tu hari ni tuan-tuan Allah, kita nak masjid-masjid kita ni disubuh. Ustaz-ustaz dia tak perlu takut dah, dia kena berani. Sebab hari ni ujian yang datang pada kita hari ni memerlukan kefahaman orang yang faham dengan agama untuk berhadapan ujian yang ni sendiri. Sebab tu kadang-kadang anda dapat nasihat tuan-tuan Allah, ceramah ni ataupun tazkirah ni, ayah sendiri pesan, dia kata kalau boleh kurangkan bab politik. Sebab apa dia? Fahamkan masyarakat dengan agama. Apabila masyarakat faham dengan agama, pilihan agama, tak akanlah dia nak pilih pemimpin yang macam mana, tuan-tuan. Yang macam-macam terhadap agama, yang nak ancam agama, yang menjadi ancaman terhadap agama, ada lebih kurang macam itulah, lebih kurang. Tuan-tuan, anda sebut dia tuan-tuan, Syekh Habib Rizki Shihab ni antara yang menyebabkan dia, memang dia lantang sungguh, sehingga pemerintah tak rasa selesa. Sebab tu hari ni di Selangor kita dengar masjid-masjid dah dikirim tuan-tuan Allah, dikirim apa dia? Dikirim pemantau-pemantau. Anda tak tahu di sini ada ke tidak? Beberapa masjid di Selangor, tuan-tuan Allah, dah ada pemantau-pemantau. Anda kata kalau pemantau tu untuk kebaikan tak apa, tapi kalau pemantau tu datang untuk menyekat ustaz tu tak boleh, ustaz ni boleh, tuan-tuan jangan. Sebab ilmu ni nak pupus dah akhir zaman ni. Kita akan berhadapan dengan satu zaman yang orang jahil akan diangkat menjadi idola, orang jahil yang akan diangkat menjadi sanjungan. Maka orang alim ulama akan dikeji, akan dihina dan macam-macam. Apa orang tak kata pada alim ulama, tuan-tuan insya-Allah. Sedangkan pada kita ni bukti-bukti yang jelas telah ditunjukkan pada kita. Sebab tu apa yang berlaku hari ni, kalau boleh, kalau ni adalah nasihat untuk kerajaan hari ni jangan ulang kesilapan kerajaan yang lama. Sebab kerajaan lama ada buat kesilapan, tuan-tuan Allah. Jangan ulang. Sebab apa jangan ulang, tuan-tuan Allah? Bukti dah berlaku dah. Di Indonesia paling hampir kepada kita, tuan-tuan Allah. Kita nak ambil bukti yang mana lagi? Palestin dah terlalu jauh dengan kita. Sampai dah kita ni dengar hari-hari berlaku pembunuhan, berlaku perampasan di Suria, berlaku pengeboman, bukan setakat di sekolah, akan berlaku pengeboman di hospital. Tuan-tuan, sampai tak boleh nak bayang dah. Berlaku di China, dalam tanah Asia, di Uyghur, ditangkap hidup-hidup, dibelah hati, diambil jantung. Tuan-tuan Allah, tengah hidup. Memanglah kalau orang culik kanak-kanak, dan yang ini pun tuan-tuan Allah, Hana jaga anak yatim ni lama 12 tahun lebih kurang. Maklumat sampai pada anak ni, kadang-kadang kawan-kawan polis dia kata, Ustaz, hati-hati Ustaz, ni berlaku kes culik kawasan ni. Polis ni yang hantar mesej, dia kata, Ustaz tolong jaga budak-budak Ustaz. Kenapa tuan-tuan Allah? Sebab kes berlaku culik ni dia ambil organ ni bukan dibunuh dulu. Budak ni kena hidup. Organ tu dia akan berfungsi, dia akan bernilai sekiranya diambil waktu tu mana tengah hidup. Diambil tu tuan-tuan Allah, dia letak dalam satu bekas. Ni polis ni ceritakan ni, letak satu bekas khas. Bekas ni puluh ribu harga dia, supaya hidup jantung tu sendiri ataupun mata ke dia ambil organ-organ. Tuan-tuan Allah, yang berlaku di sini, baik berlaku di sini, yang tu umat Islam di Uyghur ni bukan setakat ditahan, nak sembahyang tak boleh. Tuan-tuan Allah, dalam rumah kita ibu-ibu, anak nak cerita pada ibu-ibu, dalam rumah laki-laki ditangkap, dalam rumah punyalah dia kejam, dia kirim seorang lelaki daripada orang asing tu, duduk dalam rumah, tengok ada buat sembahyang ke tak, ada baca Quran tak. Ni yang berlaku di sana, tuan-tuan Allah. Itu belum ambil kira lagi yang ambil organ, yang ambil ni. Yang terbaru berlaku di Pakistan, tuan-tuan Allah, sempadannya India dalam tanah jajahan Kashmir. Betul tak tuan-tuan? Kashmir ada separuh India, separuh Pakistan. Kata Imran Khan, kalau tak selesai akan berlaku perang. Sebab tu dia seru kepada Malaysia, dia seru pada Turki, supaya apa dia? Supaya sama-sama support. Sebab tu ada dasar-dasar yang tuan buat, kita setuju. Tuan-tuan, dasar luar dia ditegas. Sampai dia berucap di PBB tu, orang salam dengan dia belakang stage. Kenapa? Ketikasan dia.
Dalam isu LTTE pun sama, tuan-tuan Allah. Yang ini kita setuju. Sebab tu besar. Kalau suara ni boleh sampai keluar, tuan-tuan Allah, biarlah suara ni boleh jadi nasihat pada sahabat-sahabat kita daripada kalangan non-Muslim. Tuan jangan terlibat, tuan-tuan Allah. LTTE ditubuh 1972. Tuan-tuan Allah, 8 tahun je dia menjadi satu kuasa besar di selatan, di timur dan di timur Sri Lanka. Dan dia ni ada askar dia sendiri, tentera laut dia sendiri yang melatih dia daripada unit special, dipanggil special force daripada India punya kerajaan, tuan-tuan Allah. Sebab tu 1991 siapa dia, Presiden Sri Lanka kena tembak, tuan-tuan Allah. 1993 Presiden Sri Lanka sendiri kena bunuh. Dia berperancangan, tuan-tuan, dia ada askar gerila, dia ada askar laut, dia ada askar ni, berperancangan. 2006 berlaku rundingan, tak boleh nak selesai, declare perang. Askar Sri Lanka memerangi sampai 2009 mati. Dia punya ketua tu mati, tuan-tuan Allah, tapi Saki Baki tu masih hidup. Cuma yang bahayanya apa dia? Dia ada set-set pengebom berani mati daripada kalangan perempuan, daripada kalangan kanak-kanak, tuan-tuan Allah. Yang ni, dasar ni kita setuju. Tangkaplah perhabis orang yang boleh merosakkan keamanan negara, tak ada masalah, tuan-tuan Allah. Tuan-tuan yang minta Allah sampai kepada kita cerita-cerita macam ni, Allah, kita cukup takut betul, tuan-tuan Allah. Sebab tu suara-suara yang menceritakan tentang agama, suara-suara yang menceritakan tentang nasihat-nasihat tentang agama, tuan-tuan, kita kena ambil kira lah. Baik, tuan-tuan, ni punya 5 minit ke 10 minit lagi kalau boleh, boleh. Tuan-tuan minta Allah. Jadi yang berlaku di Indonesia, tuan-tuan minta Allah, katanya beberapa kalangan ulama-ulama di Indonesia, selagi mana Syekh Habib Ruski Shihab tak balik. Anak nak sambung cerita tadi. Apabila orang tu berjumpa dengan Syekh Habib Ruski Shihab, apa yang Syekh Habib Ruski Shihab nasihatkan kepada dia? Dia kata apa yang berlaku di Mekah hari ni, gambaran peristiwa dunia ni dekat dengan penghujung dah. Kita kena bersedia. Bab persediaan ni tak boleh habis hari ni. Tuan-tuan Allah, cari ustaz-ustaz lain yang boleh cerita tentang hadis-hadis. Anda sendiri pun tengah tunggu satu buku daripada Indonesia, insight lepas dia tentang hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Kalau ada yang tu, kalau ada kebetulan ustaz-ustaz ganti, anda datang, kita buka kitab tu. Tuan-tuan Allah, sebab cerita-cerita ni dah perlu ada dah persiapan untuk kita hadap. Kenapa? Dukhan datang, tuan-tuan Allah, kita akan bergelak selama 40 hari. Ada yang kata selama 3 banyaklah. Dan fitnah paling besar yang akan menimpa pada umat Islam lepas pada Dukhan ni adalah fitnah Dajjal. Sebab tu Rasulullah SAW dalam hadis sahih disebut apa dia, tuan-tuan Allah, Allahu Akbar, dia minta kita berlindung daripada fitnah api neraka, daripada fitnah azab kubur, daripada fitnah yang besarnya kemiskinan. Maknanya orang miskin dan kaya punya bahana. Maknanya bahana apa dia, tuan-tuan Allah? Orang yang kaya lupa pada Allah, orang yang miskin sampai bila kufur pada Allah. Dan terakhir sekali Rasulullah minta supaya kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Kata Rasulullah, kalau aku ada, aku akan berdepan dengan Dajjal. Tapi oleh kerana aku tak ada, kamu minta berlindung dengan apa dia, tuan-tuan Allah? Dengan iman yang ada pada diri kita. Akhir sekali, apa perlu yang kita buat, tuan-tuan Allah? Buat masa sekarang, kita gali, kita rungkai, kita cari hadis-hadis yang mencerita tentang peristiwa akhir zaman ini sendiri. Hari ini umat Islam walaupun ditindas, tuan-tuan Allah, kita dah makin naik dah. Aku kata umat Islam akan sampai ke kemuncak, sampai Allah kirim seorang penyelamat kepada kita, akan mentadbir dunia akan seaman-amannya. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, anda mohon maaf tazkirah ringkas hari ini cerita yang ni je hari ni. Supaya apa dia, tuan-tuan minta Allah, supaya tuan-tuan jangan leka sangat. Kita ni jangan leka sangat dengan apa yang kita ada hari ni. Kenikmatan yang kita ada hari ni, bila masuk Allah boleh tarik. Allah boleh tarik, tuan-tuan minta Allah. Jadi manfaatkan ilmu yang ada, yang majlis-majlis yang ada di sekitar kita ni, supaya kita faham dengan agama dan kita faham, kita beramal dengan agama yang kita ada ni sendiri, tuan-tuan minta Allah. Wallahu a'lam bisawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min halin ahli an-nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.